Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaliza binti Dosaring akan menerangkan cara menyediakan data dalam Excel untuk diimport ke SSPS. Untuk yang ini, kita kena pastikan semua data adalah lengkap. Lepas tu, kita perlu tukar jantina ni kepada nombor. Cara untuk tukar, kita perlu tekan Ctrl+H. Lepas tu, find what ni kita tulis lelaki dan replace with nombor 1. Lepas tu kita replace all, tekan OK. Lepas tu kita buat benda yang sama untuk jantina perempuan. Kita find what perempuan, replace with nombor 2 dan replace all. Lepas tu kita tekan close. Jadi di sini boleh nampak sudah jantina 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan. Selepas itu, kita akan susun data umur ni mengikut dari yang paling muda sehingga yang paling tua untuk menyenangkan kita menyusun data nanti. Okey, macam yang kamu lihat, data sudah tersusun dari yang paling muda hingga ke paling tua. Selepas itu, kita akan save Excel tersebut ni dan kita akan import ke SSPS. Selepas tu kita buka SSPS. Untuk kita input data, kita tekan import data Excel. Lepas tu kita cari di mana dokumen yang kita save tadi. Macam saya save dokumen ni di download. Jadi saya cari apa nama file yang tadi. Lepas kita jumpa nama file yang kita save tadi, kita tekan open. Lepas tu kita tunggu sekejap dan di sini kita perlu cek sama ada data yang kita save tadi sama ataupun tidak. Jadi kalau data sudah sama semua, kita boleh klik OK. Selepas itu kita perlu tengok sama ada dalam data tersebut ada data missing ataupun tiada. Jadi macam yang kita lihat, tiada data yang hilang. Jadi kita boleh teruskan. Lepas tu kita tengok variable view. Untuk kita, part ni sangatlah penting untuk kita pastikan tiada part yang missing. Seterusnya kita ke bahagian 2 iaitu cara compute data. Macam yang kita lihat di sini terdiri daripada 40 data. Untuk TIPI ni dia bermaksud 10 item personality inventory, iaitu personality pelajar, di mana dia terdiri daripada TIPI 1 sehinggalah TIPI 10. Dalam data ini terdapat juga bahagian lain iaitu SWLS iaitu Satisfaction with Life Scale, CLLS Country Ladder of Life Scale dan terakhir iaitu SRH iaitu The Safe Rating of Happiness. Kita perlu cari total personality pelajar iaitu TIPI 1 sehinggalah TIPI 10. Jadi untuk compute data, kita perlu tekan transform dan compute variable. Lepas tu type ni kita boleh tulis TIPI underscore total. Kita perlu namakan dia baru untuk kita mencari nanti totalnya adalah berapa. Untuk function group pula, kita perlu scroll ke bawah dan cari statistical. Dan function and special variable kita tulis sum. Lepas tu kita tekan anak panah naik ke atas dan anak panah tersebut kita perlu gantikan dengan TIPI 1 sehinggalah TIPI 10. Tapi kita perlu pastikan setiap TIPI itu ada koma. Contohnya TIPI 1, TIPI 2, TIPI 3 dan sampailah TIPI 10.
Kita perlu pastikan setiap TIPI itu ada koma. Selepas itu, kalau sudah okey, kita tekan okey. Lepas tu tekan data view untuk kita tengok total tu ada berapa. Kita perlu scroll ke hujung dan di kolom yang terakhir ada TPI total. Jadi di situ kita boleh nampak sudah berapa totalnya. Dan untuk mencari total bahagian lain, boleh ulang langkah yang sama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam part ni saya akan menerangkan langkah bagi analisis statistik deskriptif hasil kajian kuantitatif dalam SPSS bagi pemboleh ubah seperti jantina, umur, fakulti, program, tahun dan juga nama universiti. Jadi, langkah yang pertama yang kita boleh buat adalah kita klik analyze. Lepas tu cari deskriptif statistik dan tekan frekuensi. So dia akan keluar macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita mau pindahkan pemboleh ubah yang kita mau tadi ke kotak variables. Ada 3 cara untuk pindahkan pemboleh ubah ni ke kotak variables, iaitu yang pertama klik pemboleh ubah dan tekan anak panah itu. Lepas tu yang kedua boleh double klik je dan seterusnya kita boleh tarik dan pindahkan ke kotak variables. So sini saya memasukkan semua pemboleh ubah ke kotak variables. Lepas masukkan semua pemboleh ubah ke kotak variables, barulah klik OK. So dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh tengok data daripada pemboleh ubah. Jadi dekat statistik ni kita boleh nampak tiada data yang missing. So bermakna semua responden menjawab soalan, iaitu sebanyak 40. Untuk jantina kita boleh nampak yang paling banyak adalah nombor 2, iaitu perempuan. Untuk umur kita boleh nampak di sini yang paling banyak adalah berumur 22 tahun. Untuk pemboleh ubah fakulti, kita boleh nampak yang paling banyak adalah fakulti psikologi dan kerja sosial. Seterusnya untuk program, di sini banyak pilihan program dan yang paling banyak adalah kerja sosial. Seterusnya tahun, bilangan responden yang paling banyak adalah tahun 2 dan nama universiti, dan yang paling banyak juga adalah Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, bagaimana pula hendak mencari mean dan standard deviation? Tu kita klik analyze di atas, cari deskriptif statistik dan klik frekuensi. So dia akan keluar macam ni. Di sini kita boleh nampak pemboleh ubah yang kita masukkan tadi. So dia boleh juga reset semua data tu, tapi kita masih perlukan data ni, jadi kita kekalkan. Dan kita klik statistik, select mean dan juga standard deviation sebelum tekan button continue. Okay, selepas tu tekan pula chart dan kita pilih bar chart. So di sini juga ada 2 pilihan, iaitu frekuensi dan percentage, tapi saya pilih frekuensi dan klik continue.
Selepas tu memandangkan kita sudah ada table, jadi kita unklik display frekuensi tables ni supaya elakkan double lah, then klik OK. Jadi dia akan keluar macam ni. So kita boleh lihat di bahagian statistik ni dia ada mean dan juga standard deviation. So untuk fakulti, program dan juga nama universiti, dia tiada mean dan standard deviation kerana data dia berbentuk huruf. Bagi jantina, umur dan juga tahun, dia ada kerana data dia berbentuk numerik. Dan ini adalah bar chart bagi setiap pemboleh ubah. Sekian itu saja bagi analisis statistik deskriptif hasil kajian kuantitatif bagi analisis kekerapan, peratusan purata dan sisian PIY. Saya Vanessa Morris memegang nomor kad matriks BP 24110082 akan menerangkan cara untuk menganalisis menggunakan one-way ANOVA di dalam SPSS. Objektif kajian dalam kajian ini adalah mengkaji sama ada terdapat perbezaan tahap kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian dalam kalangan pelajar. Hipotesis kajian yang digunakan ialah hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Manakala hipotesis alternatif menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Pemboleh ubah yang digunakan iaitu pemboleh ubah tidak bersandar, tahun pengajian, dan pemboleh ubah bersandar iaitu tahap kebahagiaan self-rating of happiness. Pada part ini, saya akan menerangkan cara untuk membuat analisis one-way ANOVA ataupun analisis ANOVA sahala. Pertama-tama sekali, pada menu SPSS, tekan pada butang Analyze. Selepas itu, pergi ke bahagian Compare Means dan Proportions dan pergi ke bahagian One-Way ANOVA. Skrin akan memaparkan seperti ini dan seterusnya masukkan SRH ataupun tahap kebahagiaan di bahagian Dependent List dan tahun pengajian di bahagian Factor. Seterusnya, klik pada butang Options, tandakan pada Descriptive, Homogeneity of Variance Test, Well, dan juga Means Plot. Klik Continue dan klik OK. Ini adalah jadual hasil daripada output analisis sebentar tadi. Yang pertama sekali yaitu jadual deskriptif. Jadual ini menunjukkan statistik deskriptif bagi setiap kumpulan tahun pengajian. Maklumat yang dipaparkan termasuk bilangan responden atau N, nilai min, sisihan piawai, dan juga ralat piawai min. Di sini kita dapati tahun 1 adalah seramai 4 orang, tahun 2 adalah sebanyak 35 dan tahun 3 adalah sebanyak 1 orang. Melalui jadual ini kita dapat melihat purata tahap kebahagiaan bagi setiap kumpulan tahun pengajian sebelum menjalankan analisis ANOVA. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal tentang taburan data dan juga perbezaan purata skor kebahagiaan antara kumpulan. Sebagai contoh, di sini kita dapat melihat bahawa min bagi tahun 1 adalah 6.25, tahun 2 7.45 dan juga tahun 3 8.00. Seterusnya, di jadual yang kedua memaparkan test of homogeneity of variance. Di dalam jadual ini memaparkan keputusan ujian Levene
yang digunakan untuk menguji andaian homogeneity variance. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, nilai signifikan adalah 0.280, yaitu lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, keputusan ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan variance yang signifikan antara kumpulan dan juga andaian homogeneity variance telah pun dipenuhi. Ini bermaksud data ini sesuai untuk diteruskan dengan analisis ANOVA Sahala. Jadual yang seterusnya memaparkan jadual ANOVA. Jadual ini digunakan untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kebahagiaan antara kumpulan tahun pengajian. Dalam jadual ini, nilai yang paling penting adalah nilai signifikan ataupun p-value. Berdasarkan keputusan analisis, nilai signifikan yang diperoleh ialah 0.516. Oleh itu, keputusan ANOVA menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan dalam tahap kebahagiaan self-rating of happiness SRH antara pelajar di kalangan tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Bermaksud pengajian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tahap kebahagiaan pelajar universiti dalam kajian. Seterusnya, raja yang seterusnya memaparkan raja means plot. Raja ini menunjukkan purata skor tahap kebahagiaan bagi setiap kumpulan tahun pengajian. Berdasarkan graf ini, pelajar tahun 1 mempunyai skor kebahagiaan yang paling rendah, manakala pelajar tahun 3 menunjukkan skor kebahagiaan yang paling tinggi. Manakala tahun 2 berada di antara kedua-dua kumpulan tersebut. Walaupun terdapat peningkatan purata skor kebahagiaan dari tahun 1 ke tahun 3, keputusan ANOVA menunjukkan bahawa perbezaan ini tidak signifikan secara statistik. Kerana nilai P adalah 0.516, yang ini lebih besar daripada 0.05. Kesimpulannya, analisis ANOVA Sahala menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan dalam tahap kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian pelajar universiti. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, di sini ialah untuk kita kaji analisis regresi modal menggunakan IBS statistik untuk kita kaji hubungan atau pengaruh TIPI total dan SWS total. Okey, di sini adalah data yang asal. Jadi kita pilih graf, ambil chart builder, tekan OK dan kemudian pilih scatter dot. Ambil yang ini, masukkan ke dalam ini dan kemudian kita ambil bahagian ini, TIPI total letak di X dan SWS total letak di paksi Y. Kemudian tekan OK dan dia akan naik scatter begini. Jadi untuk teruskan kita analisisnya, kita tekan analisis, ambil regression liner dan kemudian dia akan naik kosong begini. Kita letak di sini, kita letak yang TIPI total di bahagian independent dan SWS total di bahagian dependent, dan kemudian kita tekan OK. Lepas tu kita pergi balik ke analisis tadi, ambil regression, ambil liner. Di sini kita tekan statistik, kita ambil model fit, estimate confidence interval, Durbin-Watson, case one and diagnostic. Jadi kita continue, ambil plot, kita letak zipred di bahagian
letak zipret ni di bahagian X dan kemudian kita letak zipret C di bahagian Y. Okey, dan kemudian kita tekan ini dan continue. Sekarang kita boleh sudah tekan okey, jadi dia akan naik begini. Dia akan ada model summary, ANOVA, confiance, variable, enter. Di sini dia punya scatter, ini dia punya plot. Jadi semua ini output bagi regresi lah. Jadi saya akan terangkan untuk bahagian ANOVA, jadual ini akan menentukan sama ada regresi adalah signifikan. Untuk bahagian confiance, yang ini kita untuk tengok pekali regresi dan arah hubungan antara pemboleh ubah. Bagi residual statistik, yang ini dia merujuk kepada perbezaan antara nilai sebenar dan nilai yang diramalkan. Untuk bahagian atas, variable enter, yang ini ialah menunjukkan nilai pemboleh ubah yang dimasukkan dalam model regresi. Yang ini pula model summary, iaitu model regresi melalui nilai R dan R². Jadi secara keseluruhannya, untuk mengenal pasti terdapat hubungan ataupun pengaruh antara TIPI total dan SWS total, kita akan merujuk keseluruhan output regresi ini. Itu saja. Terima kasih.